apabila saya mendapat tahu saya akan menjaga portfolio perumahan dan kerajaan tempatan, memang rasa ini sesuatu tanggungjawab yang besar sebab kita tahu dua-dua portfolio ni berkait rapat dengan kehidupan seharian rakyat. Jadi memang dan selama ini walaupun saya sebagai adun juga sedia maklum banyak isu-isu berkenaan dengan perumahan, PBT dan sebagainya. Jadi kalau lihat balik setahun perjalanan ni, yang pertamanya saya rasa syukur juga sebab di negeri Perak ekoran daripada kedudukan kami sebagai negeri kawasan PMX dan juga 6 orang menteri, saya rasa memang kita mendapat keutamaan dan perhatian yang diberi perhatian yang khusus dalam banyak bidang, dalam banyak aspek. Contohnya dalam penyaluran peruntukan, tak kisah dalam perumahan ataupun kerajaan tempatan juga tahun ni kita memang mendapat peruntukan yang jauh lebih tinggi banding dengan tahun-tahun yang lepas. Jadi ini bolehkan kami untuk laksanakan lebih banyak program projek pembangunan dan perancangan. Tahun ni memang banyak projek naik taraf untuk pasar, untuk sistem peparitan dan sebagainya. Dan kalau boleh saya kongsi beberapa saya kira pencapaian perkara yang kita telah selesai dalam tahun ni. Yang pertamanya tentang kelulusan enactment hotel 2023, iaitu ini memang selesai dari segi perundangan untuk kita nak kawal selia tentang perkhidmatan penginapan yang ada di negeri Perak. Sebelum ni kita hanya ada enactment rumah tumpangan yang berusia hampir 100 tahun. Jadi memang dari segi perkembangan yang terkini dalam bidang perkhidmatan, penginapan, pelancongan, banyak bidang, banyak aspek yang tak dapat dikawal selia. Contohnya homestay, houseboat, campsite dan sebagainya. Dan kita lihat ambil iktibar daripada negeri lain di mana berlakunya kemalangan, kita memang harap dengan adanya enactment hotel 2023 ni dapat bantu kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan untuk kita kawal selia, kita buat perancangan dan seterusnya kita dengan adanya data-data pengusaha perkhidmatan penginapan ni boleh bantu kerajaan untuk buat promosi dan juga untuk perancangan kemudahan dan dalam sektor pelancongan dan kerajaan tempatan yang akan datang. Jadi ini salah satu yang saya rasa syukur berjalan dengan lancar dan kita sedang dalam peringkat terakhir untuk kita muktamadkan peraturan supaya bermula tahun depan kita boleh mula untuk laksanakan enactment ni. Dan pada tahun ni juga salah satu projek besar sedang kita jalankan iaitu pelaksanaan MyPatil di semua PBT di negeri Perak. Sebab sebelum ni Majlis Perbandaran Manjung merupakan PBT pertama yang diilhamkan dengan idea MyPatil dan pelaksanaan di mana kita lihat dengan MyPatil iaitu sistem pelesenan premis perniagaan secara online memang banyak dapat bantu, dapat meningkat keberkesanan dari segi pelesenan, memudahkan urusan. Pelesen hanya boleh dia perlu berurusan melalui hujung jari sahaja, memudahkan urusan semakan dan juga untuk memudahkan urusan penguatkuasaan. Jadi dengan pengalaman yang kita puas hati di Manjung, tahun ni kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan sebanyak 8 juta ringgit untuk memperluaskan pelaksanaan, dan pada permulaannya dia akan memudahkan urusan pelesenan, tapi dalam jangka masa yang panjang data-data yang dikumpul dari segi penjaja, peniaga dan pengurusan ni memang akan bantu untuk kita dari segi usahawan, bagaimana kita nak bantu mereka untuk buat perancangan yang akan datang. Sebelum ni mungkin ada juga masyarakat tempatan dan sebagainya banyak komplain, tetapi mereka kurang tahu apa saluran, bagaimana nak sampaikan info yang betul kepada pihak yang betul. Jadi kita harap ahli majlis mainkan peranan yang proaktif dan apa-apa isu yang perlukan perancangan untuk jangka masa panjang, khususnya kalau sistem peparitan dan sebagainya. Dan tahun ni juga program mesra temu pelanggan telah diadakan setiap bulan dan melalui
menjelajah ke semua daerah-daerah. Ini juga satu inisiatif kita dekat dengan masyarakat untuk kita dengar keluhan mereka, apa masalah, bagaimana kita perlu adakan penyelesaian yang ada. Dan beberapa isu yang ada, contohnya dari segi jalan raya, sistem peparitan, saya rasa memang ekoran daripada perubahan iklim, kita memang menghadapi satu cabaran yang sangat besar, di mana sebelum ni memang dari segi prasarana tidak hadapi satu cabaran yang sebesar sebegini. Cuma apapun kita minta PBT untuk ambil kira semua faktor yang ada dan buat perancangan yang sepatutnya. Memang di banyak kawasan perumahan, sistem peparitan yang sedia ada tak cukup untuk menampung keperluan untuk hadapi banjir kilat dan sebagainya. Dan khususnya di kampung-kampung luar bandar khususnya, memang ada kawasan yang masih belum ada sistem peparitan yang asas, yang lengkap. Jadi ini memang termasuk dalam bidang kuasa PBT, di mana kita minta untuk kita bagi arahan untuk buat perancangan sebaiknya untuk kita selesaikan masalah dalam jangka masa panjang. Dan untuk jalan pula, tahun ni kerajaan negeri sedang dalam tindakan untuk penilaian syarikat konsesi yang laksanakan kerja-kerja untuk di bawah peruntukan Maris. Jadi kita harap dengan ambil pengalaman beberapa tahun yang lepas dengan kerjasama dengan syarikat konsesi, kita boleh menambah baik tema-tema yang ada, menambah baik lagi prestasi syarikat supaya kerja-kerja khususnya melibatkan penerapan jalan, penyelenggaraan yang melibatkan berkait rapat dengan keselamatan orang awam ni boleh ditingkatkan dari masa ke semasa. Dan salah satu isu yang berkenaan iaitu apabila dia berkaitan dengan penaik taraf untuk sistem kumbahan yang berada khususnya di kawasan Ipoh, banyak kawasan jalan utama juga terlibat dan memang kerajaan faham banyak yang menimbulkan kesulitan kepada kehidupan harian rakyat. Cuma daripada taklimat yang kita terima, memang kerja ini dah dalam peringkat akhir, akan selesai dalam tahun ini juga, dan kemudiannya tindakan perlu diambil untuk pastikan jalan raya yang terlibat tu diturap dengan baik semula supaya tidak menimbulkan apa-apa masalah. Kalau dari segi pasar, kita boleh nampak sepanjang tahun ni memang banyak di daerah yang berlainan juga peruntukan daripada KPKT dan daripada negeri dan yang pihak yang berlainan disalurkan untuk pasar, sebab untuk projek penambahbaikan pasar memang menjadi salah satu tumpuan di bawah KPKT bagi tahun ni. Jadi agak kita rasa sukacita terima banyak peruntukan untuk bantu kita menambah baik prasarana di pasar yang sedia ada yang melibatkan pembinaan semula, contohnya di Pasir Putih, Pasir Pinji, dan juga ada yang melibatkan kerja untuk menaik taraf, menambah baik prasarana yang sedia ada. Jadi ini dari segi secara langsung memang akan bantu untuk kita menyediakan kemudahan yang lebih baik kepada peniaga, kepada penjaja, untuk peniaga dan kepada pelanggan yang berduduk di kawasan yang sekitaran tu. Untuk isu penjaja, sebelum ni memang kalau kita lihat sepanjang tempoh COVID, memang ada lesen sementara yang dikeluarkan supaya semua pihak dapat jalankan perniagaan secara patuh dengan undang-undang. Cuma apabila berlalunya pandemik COVID, sekarang PBT juga akan lihat balik dari segi kesesuaian, sebab semasa lesen sementara dibagi sebelum ni memang agak longgar. Cuma sekarang kita perlu lihat balik dari segi kesesuaian, khususnya keselamatan dan perancangan jangka masa yang panjang. Apakah kesesuaian untuk kita beri lesen, dan juga kalau kawasan yang sebelum ni tidak mendapat lesen ataupun tidak memang tepi jalan dan sebagainya, juga PBT cuba untuk wujudkan, kalau kita nampak ada potensi, ada keperluan untuk perniagaan kecil dan sebagainya, kita cuba untuk wujudkan kawasan yang sesuai supaya menempatkan penjaja, peniaga ni di tempat sesuai supaya tidak halang jalan, tidak menimbul isu kesesakan, dan pada masa yang sama mereka juga boleh patuhi undang-undang, dapat lesen dan berniaga dengan baik.